Okey, sekarang kita lihat pula kepada penghasilan daya angkat. So in English, daya angkat tu kita panggil sebagai lifting force. Okey, daya angkat. Okey. So kalau kita lihat, okey, bagaimana kapal terbang itu boleh terangkat apabila dia bergerak dengan laju. Okey. So kalau kita tengok pada gambar rajah ini, untuk memahami di manakah kedudukan daya angkat. Okey. So pertama kita sudah belajar dalam tajuk daya. Pertama, daya yang bertindak pada kapal terbang itu ialah berat. Okey, itu yang kita panggilkan sebagai daya graviti. Okey, kemudian bila kapal terbang bergerak sudah tentu ada rintangan udara bertindak pada badan kapal terbang yang kita panggilkan seratan. Okey, ataupun in English drag. Okey, ini drag. And then tujah ke atas itu thrust. Okay. THURST. Okay. Thrust ni adalah daya yang dihasilkan oleh enjin. Okay. Untuk membolehkan kapal terbang tu bergerak ke depan. Okay. Kemudian satu lagi kita namakan daya angkat. Okay. Jadi kapal terbang ni sebab tu bila dia nak bergerak dia akan bergerak dengan laju, baru dia boleh naik ke atas. Okay. Jadi sekarang kita nak bincangkan bagaimana boleh terhasilnya daya angkat. Okay. So kamu lihat kepada video, okey, di mana satu pingpong kita letak pada corong turas. Okey, kamu tengok pada keadaan bola pingpong tersebut. Okey. Aktiviti ringkas untuk menunjukkan kesan bagi prinsip dalam fizik, iaitu prinsip Bernoulli. Mula-mula sambungkan bilik air kepada tiub getah dan sambungkan kepada satu corong turas. Buka bilik air dengan laju dan dengan... Okey, apa yang berlaku ke atas bola pingpong tadi, bagaimana dia boleh melekat pada kedudukan ini bila kita alirkan air. Okey. So bila kita alirkan air ke dalam melalui corong turas ini, okay, maknanya pergerakan air pada corong turas ini laju. Okey. Bila pergerakannya air itu laju, sudah tentulah dia mewujudkan perbezaan pada air yang bergerak pada bahagian sempit ini dengan air yang keluar di bahagian bawah ini, sudah tentu perbezaan hal lajunya berbeza. Jadi bila berlaku perbezaan hal laju yang berbeza, maksudnya kalau pada bahagian sempit ini ialah tekanan udara yang terhasilnya adalah berbeza, atau tekanan udaranya adalah rendah, berbanding pada bahagian bawah tekanan udara adalah lebih tinggi. Tekanan udaranya lebih tinggi. So di sini kita lihat sudah ada perbezaan tekanan udara. Jadi bila wujudnya perbezaan tekanan udara, sudah tentu dia akan menghasilkan satu daya paduan. Sebab kita sudah belajar tekanan sama dengan F per A. Okay. Jadi maknanya kalau tekanan pada bahagian sempit ni, katakan ini tekanan P1, pada bahagian bawah ni tekanan udara adalah P2. Maksudnya sudah ada perbezaan tekanan, iaitu P2 tolak P1. Okay. P2 tolak P1 sama dengan F per A. Okay. So F ini adalah merupakan daya paduan. Okay. Daya paduan yang kita namakan sebagai daya angkat. Okay. So ini adalah daya angkat. Jadi sebab itulah bola pingpong dia tidak akan jatuh, dia akan melekat pada bahagian sempit ini selagi mana air itu akan mengalir. Okey, so sekarang kita lihat kepada penghasilan daya angkat pada satu bentuk yang kita namakan aerofoil. Okey, so ini bentuk aerofoil. Okey, pada sayap kapal terbang. Okey, katakan ini sayap kapal terbang. Okey, kerana rentas kapal terbang ni, mungkin sayap Okey, kerata rentas kapal terbang ni dia berbentuk aerofoil pada bahagian sayap. Okey, ini sayap kapal terbang, sayap burung, dia berbentuk aerofoil. Jadi bentuk aerofoil ini dia akan menyebabkan udara yang mengalir pada hal laju yang berbeza di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Jadi kalau kita rujuk kepada prinsip Bernoulli, hal laju udara yang tinggi di bahagian atas akan mewujudkan satu kawasan bertekanan rendah, manakala hal laju udara yang rendah di bahagian bawah akan menghasilkan kawasan bertekanan tinggi. Okay. Dan penghasilan tekanan itu akan menghasilkan perbezaan tekanan itu akan menghasilkan satu daya angkat. Okay. Maknanya bahagian atas ini, okay, hal laju udara bergerak dengan tinggi. Okay. Manakala bahagian bawah hal laju udara bergerak dengan rendah. So bahagian atas tekanan udara rendah,
bahagian bawah laju udara rendah, tekanan udara tinggi. Okay. So di sini kita lihat sudah ada perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan satu daya angkat. Okay. Itu sebab kapal terbang itu dia boleh terangkat bila dia bergerak dengan laju yang tinggi. Kemudian kalau kita lihat lagi jumlah daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang juga dipengaruhi oleh sudut seiring. Okey, so di manakah sudut seiring yang ini? Okey, ini adalah kita namakan sudut serang. Okey, dinamakan sudut serang. Okay. Jadi apabila aerofil berada pada sudut serang yang tertentu, aerofil akan menghasilkan satu daya pada aliran udara. Okay. Jadi menurut hukum gerakan Newton ketiga, satu daya tindak balas akan bertindak pada sayap kapal terbang dan menyumbang daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang. Okey, sebab tu kalau pilot ni bila dia nak gerakkan kapal terbang kan, berapa laju, dia ada meter-meter yang dia perlu switchkan yang mana dia nak switchkan pada sayap, okey, supaya dia boleh tahu berapakah dia boleh tahu kalau dengan onkan switch tu dia boleh tahu okey sudut serang, dia tak adalah ukur sudut serang tu kan, tapi dia akan tahu bila onkan switch keadaan pada sayap tu macam mana, okey, supaya dia dapat menghasilkan satu daya angkat yang tinggi. Sebab kalau tak dapat hasilkan daya angkat yang tinggi, kapal terbang tu tak boleh terangkat lah. Okey, itu dia daripada prinsip Bernoulli. Okey, so ingat kalau kita sujud kepada dari segi bentuk aerofil ni fungsinya untuk menambahkan daya angkat. Okey, menambahkan daya angkat. Sebab ada satu lagi aerodinamik. Kalau aerodinamik mengurangkan rintangan udara. Jadi dua-dua shape tu bentuk macam sama, tapi dia punya fungsinya berbeza. Okey, itu saja tentang prinsip Bernoulli.